that didn't exist when I was in training, and the pressure to be on all the time to their peers and families, where mood and anxiety is determined by how many likes you get. There is the pressure of school and life in general. Salam sejahtera. Topik kita hari ini ialah depresi. Jadi, apakah itu depresi? Depresi adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Majoriti depresi berlaku dalam kalangan pelajar. Jadi, kami telah melakukan sedikit kajian mengenai depresi dalam kalangan pelajar di Malaysia. Mengikut data yang kami terima seramai lebih kurang 260 orang responden, majoriti golongan remaja dan belia berumur 18 hingga 25 tahun yang mengalami masalah depresi. Golongan-golongan ini juga lebih kepada mereka yang belajar di peringkat diploma dan negeri. Jadi, bagaimanakah depresi ini berpunca? Jom kita lihat video berikut. Antara punca-punca terjadinya depresi dalam kalangan pelajar adalah segelintir pelajar sukar untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru ataupun pensyarah, walaupun mereka sudah membuat mengkaji. Apabila terjadinya begini dan menyebabkan pelajar mendapat grade yang rendah, pelajar akan mula hilang semangat untuk meneruskan pelajaran. Punca yang lain yang dapat kita lihat adalah pelajar mungkin menjadi mangsa bully sama ada dari segi mental maupun fizikal. Aktiviti bully yang sering terjadi pada era ini adalah berjanda bully cyber. Sebagai contoh, seorang pelajar telah mengupload gambar di media sosial seperti Instagram dan terdapat segelintir individu yang telah melontarkan hate comment yang telah membuatkan pelajar tersebut berasa resah, murung dan juga tertekan. Punca yang terakhir yang berkemungkinan menyebabkan pelajar mengalami depresi adalah masalah keluarga seperti ibu bapa sering bertekar antara satu sama lain. Hal ini terjadi apabila ibu bapa tidak mempunyai pendapat sama dalam sesuatu hal dan berkemungkinan besar sudah tidak seharuan antara satu sama lain yang menyebabkan sering berlakunya pertelingkahan lidah pada setiap hari. Sudah tahu puncanya? Mari kita beralih ke cara-cara mengatasinya pula. Kuncinya adalah cara untuk mengatasi masalah kemurungan. Jika seseorang individu itu mengalami masalah kemurungan dalam diri mereka, keluarga terdekat seperti ibu bapa dan guru haruslah memainkan peranan yang besar terhadap individu ini. Dengan cara ibu bapa dan guru haruslah memiliki bimbingan dan bersih berbeza. Ini kerana ibu bapa dapat mengingatkan daripada para pelajar ini melakukan tindakan yang kurang bijak dan luar jangkaan kedua orang tua mereka, seperti mencederakan diri mereka ataupun lari daripada rumah. Bagi kerajaan, mereka perlu membuat kempen kesedaran bagi masyarakat untuk mengenal pasti individu yang mengalami depresi, agar masyarakat dapat membantu individu-individu yang sedang mengalami masalah. Bagi masyarakat pula, mereka haruslah jangan memandang remeh soal depresi ini kerana ia melibatkan nyawa seseorang. Jadi, cuba untuk faham situasi mereka dan cuba untuk menjadi tempat mereka untuk meluahkan perasaan. Akhir sekali, sebagai individu, kita haruslah membantu individu-individu yang lain yang sedang mengalami depresi, agar mereka tidak membuat perkara-perkara yang tidak diingini berlaku seperti membunuh diri dan memudaratkan kesihatan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai individu haruslah memainkan peranan masing-masing dalam membendung depresi ini. Dan yang terakhir, paling penting sekali ialah kesan-kesan jika depresi ini tidak ditegah. Mari ikut saya. Kesan-kesan depresi. Okey, yang pertama, pesakit akan berada dalam keadaan tiada mood ataupun hilang fokus. Yang kedua, mereka akan mengalami kesukaran untuk menumpukan fokus. Okey, yang ketiga pula, mereka akan sering mengalami penurunan dan kenaikan berat badan tanpa mereka sedar. Okey, yang keempat, mereka akan mengalami gangguan tidur dan contohnya adalah insomnia dan hyperinsomnia. Di mana insomnia adalah sukar untuk tidur dan hyperinsomnia adalah kerap tidur.
Okey, kesan yang kelima adalah kesan yang sangat serius di mana sering memikirkan soal hidup dan mati dan ia akan dapat memberi impak kepada pesakit untuk membunuh diri. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Pergi ke kedai bersama dayang, pergi sambil belum berlari. Ingatlah kasih, ingatlah sayang, sama-samalah kita menjaga diri. Sekian dari saya.